Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memberkati kita. Menyambung kuliah kita masih lagi membincangkan ayat yang berkaitan dengan wuduk dan tayammum. So hari ini kita sambung perbincangan hukum hakam yang terkandung dalam ayat ini, iaitulah hukum hakam wuduk, mandi wajib dan juga tayammum. Kerana ini tiga benda yang Allah sebut. ولا تقربوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. Jadi tiga benda, ya. Tiga perkara ini disebut dalam surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Tentang wuduk. Ya, kita dah bincang pada kelas yang lepas tentang alat untuk bersuci. Ya, dalam syarak. Jadi alat untuk bersuci bagi wuduk dan mandi ialah air yang kita sebutkan air mutlak. Sebab Allah Ta'ala kata dalam firman dia, falam tajidu ma'an fatayammamu. Falam tajidu ma'a. Di sinilah para ulama istinbatkan hukum ayat yang dibenarkan untuk kita guna sebagai alat untuk bersuci itu ialah air yang mutlak, ma'an mutlaqan. Air yang mutlak, bukan air yang muqayyad dengan qaid lazim seperti yang telah kita bincangkan sebelum ini. Dan kita dah sebutkan bahawa termasuk ayat mutlak ni, ayat pipe yang kita duk guna di rumah kita ni, air yang terawat ini adalah ayat mutlak. Kerana yang pertama sekali kita kata ayat ini banyak. Maksudnya setelah kita gunakan ayat ini, disalirkan balik ke tempat pemprosesan dan kuantitinya banyak melebihi 2 kullah, dihimpun, digabungkan kembali. Kemudian dimasukkan bahan-bahan yang sememangnya bahan itu menghilangkan bendasing yang masuk ke dalam ayat, iaitulah sama ada najis, kotoran dan sebagainya. Memang benda yang dimasukkan ke dalam air itu menghilangkan. Ya, kerana dalam takhrij dalam fiqh Syafi'i, ya, yang dikatakan jikalau ayat itu kotor dan dimasukkan ke dalamnya sesuatu, tidak dianggap suci kerana kita tak boleh nak sure pada zaman itu benda tersebut menyucikan ataupun tidak. Jadi dipahami daripada kaedah yang disebut oleh fuqaha Syafi'iyah ini, kalau benda yang dimasukkan dalam ayat itu memang menyucikan air, menghilangkan kesan najis dan kotoran yang ada dalam ayat, maka dan ayat itu pula dihimpunkan melebihi 2 kullah dan ke atas, maka ia kembali menjadi ayat mutlak sebab tidak telah hilang sebarang bendasing dari segi rasa, bau dan warna. Rasa, bau dan warna. Naam. Jadi jangan was-was untuk menggunakan ayat pipe. Semua orang dia duduk was-was lagi, dia kata ayat pipe ni ayat mutlak. Tak tahu pasal dia kata ayat terawat. Tak, ayat pipe ayat mutlak. Baik. Dan yang kedua ialah tayammum menggunakan tanah ataupun ma'un tahur. Ya, ayat at-turab, ya. Turab tahir, dan turab tahir ini turab yang suci, yang elok, yang belum digunakan untuk mengangkat fardu tayammum, untuk melaksanakan fardu tayammum.
yang bukan musta'mal atau yang bercampur dengan benda asing. Ya, jadi tanah untuk tayamum tak boleh ada campuran benda asing. Tetapi kalau diguna untuk sertu najis anjing dan babi, maka dibenarkan dalam kuantiti yang sedikit. Macam kita dah bincang berkenaan dengan sabun tanah liat. Boleh guna untuk sertu, tak boleh guna untuk tayamum. Baik. Kemudian kita nak pergi kepada bab wudu. Kita tidak akan, ini bukannya kelas fiqh, ini semua insya-Allah kita akan belajar dengan lebih detail lagi pada kelas fardu ain ataupun pada kelas yang akan datang lepas daripada fardu ain insya-Allah taala pada hari Sabtu. Tapi ini kita nak menjelaskan hukum yang terkandung dalam ayat supaya kita faham, ya. Hukum seterusnya ialah berkaitan dengan wudu. Jadi kita dah tahu alatnya air mutlak. Untuk apa? Untuk wudu. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Jadi dia kata apa dia wudu itu? Wudu dengan dhammul waw, wudu adalah isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusatin muftatahatan biniyah. Ialah menggunakan air, mengenakan air pada anggota tubuh tertentu yang ditahdidkan, yang dihadkan tertentu. Itu siapa yang tentu? Tentulah syarak. Iaitulah yang terkandung dalam ayat surah Al-Ma'idah yang telah kita bacakan tadi, ya. Iaitulah muka, wajah, dua tangan sampai ke siku, kepala dan juga dua kaki sampai ke dua-dua buku lali. Ya, itu adalah anggota a'dha' makhsusah yang dimaksudkan di sini, ya. Dimulai dengan niat, disertai dengan niat kerana Nabi SAW bersabda innamal a'malu binniyah. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan kaedah fiqh telah mengatakan al-umuru bimaqasidiha. Naam. Sedangkan wudu ini dari segi makna bahasa ialah membasuh sebahagian anggota badan. Wudu dari segi bahasa membasuh sebahagian anggota badan. Jadi kita kena hati-hati. Datang dalam hadis, kadang-kadang kita jumpa hadis dia sebut tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Nabi SAW berwudu dengan wudu yang dia guna untuk salat. Maka ini adalah wudu syar'i yang seperti terkandung dalam surah Al-Ma'idah. Kadang-kadang datang kalimah wudu dia tak ada. Tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Masalahnya hadis yang mengatakan wudu sebelum dan selepas makan. Minas sunnati al-wudu'u qabla at-ta'ami wa ba'dah. Antara sunnah ialah wudu sebelum makan dan lepas makan. Apa makna wudu di sini? Adakah sebelum makan kita kena ambil wudu, basuh muka, tangan? Tak. Yang ni maksudnya basuh tangan. Basuh tangan tu sendiri orang Arab panggil wudu. Basuh sebahagian anggota badan. Basuh kaki tu wudu. Ya. Jadi Nabi SAW bila dia nak tidur, dia wudu macam mana? Aisyah kata tawadda'a wudu'ahu lis-salah. Wudu untuk salat, bukan basuh kaki saja. Orang Melayu dia kalau nak tidur dia kata cuci kaki. Cuci kaki wudu juga dari segi bahasa. Tetapi yang afdalnya ialah sunnah Nabi SAW nak tidur wudu seperti untuk salat. Tapi nak makan basuh tangan, basuh mulut. Ya, lepas makan basuh mulut. Ya. Jadi ini yang sunnah untuk makan. Jangan lagi pergi dekat restoran tu dia duk ambil wuduk dekat sinki. Siapa tu? Sunnah ada. Makan sunnah dia basuh tangan. Baik. Dan kalau kita jumpa hadis dan perkataan Arab dia panggil wudu dengan fathah waw ialah air. Al-wudu ialah ayak yang disediakan untuk ambil wudu. Al-wudu ni orang dulu kan dia berbuat ayak dalam bekas, dalam cerek, dalam bejana untuk digunakan untuk ambil wudu. Maka itu dia panggil ayak al-wudu. Ayak kolah dekat masjid. Itu dia panggil wudu sebab ayak itu memang disediakan untuk orang ambil
wudu. Naam. Baik. Dan hukum wudu ni ialah wajib jikalau hendak mendirikan salat dan kita dalam keadaan berhadas. Yakni wajib kita mengambil wudu bila kita nak buat sesuatu perkara yang disyaratkan padanya taharah dan kita dalam keadaan hadas kecil. Seperti yang utamanya ialah salat, seperti untuk menyentuh mushaf, seperti untuk tawaf di Kaabah. Ya. Ini perkara-perkara yang disyaratkan padanya untuk mengambil wudu. Baca Quran tak wajib ambil wudu. Tapi nak pegang mushaf diwajibkan untuk ambil wudu. Sebab Nabi SAW kata, la yamassul Qur'ana illa tahir. Tidak menyentuh Quran melainkan yang suci. Ya. Jadi mushaf nak sentuh dia kena ada wudu. Nak bawa mushaf kena ada wudu. Tapi kalau mushaf itu mushaf al-elektroni, mushaf elektronik, dalam iPad, dalam tablet, dalam handphone kita, dalam kita punya PC, dalam kita punya laptop, adakah nak baca Quran daripada sini perlukan wudu untuk menyentuh skrin tersebut? Maka fuqaha Syafi'iyah di sini ada dua pandangan. Satu pandangan kata ya. Bila kita buka mushaf dalam handphone, dalam iPad, dalam tablet, maka hukum skrin yang terdedah pada yang ternyala padanya mushaf itu adalah hukum mushaf ketika itu. Ini satu pandangan. Pandangan yang masyhur ialah tidak disyaratkan ambil wudu kerana tidak sama dengan mushaf yang sebenar. Kerana apa? Kerana yang pertama sekali mushaf yang dalam skrin ni dia bukan selapis, dia ada banyak lapis. So hakikatnya bila kita sentuh skrin, ya, kita tidak menyentuh langsung kepada mushaf, tapi sentuhan itu berlapis. Dan mushaf application yang ada dalam handphone, dalam tablet, yang ini tidak perlu untuk membawa handphone yang dalamnya ada application Quran untuk wudu. Berbeza dengan kalau kita bimbit beg yang dalamnya ada mushaf. Ya, kerana handphone ni dalam tu ada banyak application. So hukum dia macam hukum kalau kita bawa beg yang dalam tu ada banyak buku-buku lain bersama dengan mushaf. Katalah dalam beg kita ada mushaf, ada buku hadis, ada buku biologi, ada surat khabar, kita bubuh. Susun dia elok. Ya. Maka yang ini hukumnya tidak perlu wudu untuk kita menanggung beg tersebut. Berbeza kalau dalam beg tu hanya ada mushaf satu saja. Ya. Yang ini perlukan wudu. Ini perlukan wudu. Ya. Tapi kalau dalam tu ada banyak, tidak perlu wudu. Ya. Adapun application Quran dalam tablet, dalam handphone ni, dia macam beg kita yang ada banyak benda-benda tadi lah. So dia tidak perlu wudu untuk pegang handphone atau tablet atau iPad atau apa sahaja application ataupun gadget yang dalamnya ada application Quran. Demikian juga kalau Quran itu atau kitab tafsir yang tafsirannya lebih banyak daripada ayat Quran. Tafsirannya lebih banyak daripada ayat Quran. Itu kebiasaannya macam itulah. Tapi kalau dia macam setengah-setengah mushaf, dia letak makna kalimat sikit-sikit di tepi-tepi. Atau mushaf tu dia ada di belakang tu kata-kata aluan daripada kementerian yang menerbitkan, dia letakkan senarai nama penyemak Quran, lepas tu sikit-sikit panduan tanda-tanda Quran ni tidak menghalang daripada hukum mushaf. Maka mushaf yang macam ni tetap mushaf, dan kalau nak sentuh, nak tanggung dia mesti ada wudu.
sebab tulisan itu sedikit dibanding dengan ayat Quran yang lebih banyak. Tapi kalau tafsir itu lebih banyak ayatnya daripada ayat Quran, maka hukumnya hukum kitab tafsir, bukan hukum mushaf. Walaupun begitu, sebahagian ulama berpandangan, jikalau sekarang ini kita ada passion baru, orang cetak kitab tafsir, tafsir Jalalain, tafsir Sa'di, tafsir apa semua, dia cetak itu di tengah-tengah tu dia bubuh ayat Quran, mushaf. Mana kita boleh bawa jadi mushaf. Ya. Yang ini yang lebih hati-hatinya, kalau kita nak ambil jalan wara', kita wuduklah. Pasal yang ini dia ada version baru. Dia adalah mushaf di tengah-tengah tapi keliling dia tafsir. Kan? Ala kulli hal, atas qaul yang masyhur yang mu'tamad, benda yang macam ni tetap dikira sebagai kitab tafsir sebab dalam itu terkandung perkataan yang lebih banyak bukan daripada Quran. Cuma kitab tafsir yang tengah-tengahnya ada mushaf, kemudian di tepi, di keliling tu pula dia ulang lagi sekali ayat Quran untuk ditafsirkan. Maka yang ini ni kena hati-hati sebab takut kita tak tahu bilangan dia, kan? Bilangan kalimah dia adakah mushaf lebih banyak atau kalimah tafsir lebih banyak. Kerana sekarang mushaf berulang 2 kali. Satu di tengah, lepas tu di tepi. Kan? Tafsir sekali saja dalam tu. Itu kita kena hati-hati, ya. Baik. Tapi kalau dah zahir tengok memang kalimah tafsir tu lebih banyak daripada mushaf, maka hukumnya hukum tafsir biasa. Kalau tafsir yang panjang-panjang tu memanglah tafsir Tabari, Ibnu Katsir, tapi tafsir-tafsir yang ringkas. Bukan Jalalain. Kan? Jadi itu kita kena hati-hati. Baik. Dia kata, wuduk ni ada 2 kategori. Satu yang fardu bagi orang yang muhdis, orang yang berhadas dan dia nak melakukan perkara-perkara yang mewajibkan wuduk. Yang kedua, hukumnya sunnah untuk memperbaharui wuduk bagi setiap kali salat. Wuduk untuk salat ada 2 hukum. Wuduk untuk salat ada 2 hukum. Yang pertama, wajib jikalau dia dalam keadaan hadas. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salah, ay idza qumtum minan naumi ila salah. Kalau kamu bangkit dari tidur nak pergi salat hadas, tidur, maka yang wajib itu ialah innallaha la yaqbalu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah tak terima salat seorang kamu bila dia berhadas sehinggalah dia berwuduk. Jadi maknanya kalau kita nak salat dan kita ada hadas, kita dalam keadaan hadas kecil, maka diwajibkan wuduk. Bila wajib wuduk tu bila nak salat lah, bukannya mesti masuk waktu salat, kecuali ada orang-orang tertentu yang perlu dipelajari dalam kelas-kelas fiqh yang lebih terperinci lah. Orang yang ada uzur, istihadah apa semua ni, itu cerita lain. Tapi cerita hak biasa ni, maknanya katalah subuh masuk 6.12. Dia terjaga awal dah, pukul 6 tu dia bangkit dah semua, nak sembahyang subuh. Adakah dia kena ambil wuduk pukul 6 tu, sedangkan mungkin dia nak solat pukul 6 suku masalahnya? Dia kata tak, bila dia nak solat maka dia wajib ambil wuduk. So dia tidak wajib berwuduk sebelum daripada waktu, ataupun dah masuk waktu, kalau dia belum nak solat lagi, belum wajib ambil wuduk, tapi dia kena ambil wuduk bila dia nak mendirikan solat. Yang kedua ialah sunat ambil wuduk bagi orang yang nak solat jikalau dia telah solat dengan wuduk yang pertama. Masalan, dia solat sunat fajar, solat sunat fajar 2 rakaat. Lepas tu nak solat subuh. Maka disunatkan untuk dia ambil wuduk dengan salat dengan wuduk yang sebab dia dah guna wuduk yang pertama untuk salat. Demikian juga kalau dia dah salat sunat.
Lepas tu nak solat sunat lagi sekali. Ya, tapi kalau solat itu dalam tempoh yang dekat-dekat tak perlulah, tapi solat yang dalam tempoh yang lama. Masalahnya dia ambil wuduk untuk solat zuhur. Kemudian wuduk dia masih ada lagi sampai masuk waktu asar. Kita kata dia tak wajib ambil wuduk, tapi sunat. Kalau wuduk dia masih ada, sunat untuk dia ambil wuduk. Tapi tak wajib. Tak wajib. Ya, tak wajib. Tapi kalau dia dah ambil wuduk, kemudian dia nak solat, dia tak solat lagi. Dah ambil wuduk tak solat lagi. Katalah dia ambil wuduk tadi awal pukul 6. 6 pagi tadi dia ambil wuduk. Lepas tu 6.12 nak semayang, dia pergi ambil wuduk lagi sekali. Yang ni makruh. Yang ni makruh. Ya, makruh kita ambil wuduk lagi sekali tanpa kita menggunakan wuduk tersebut untuk solat. Yang sunat kita memperbaharui wuduk ni bila kita dah guna wuduk itu untuk solat. Kalau belum guna untuk solat, tak sunat untuk kita tajdid wuduk. Naam. Nabi SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum 'inda kulli salatin bi wudu'in wa ma'a kulli wudu'in bi siwak." Kalaulah aku tidak membebankan umatku, tentulah aku akan suruh mereka untuk ambil wuduk setiap kali hendak salat, dan setiap kali hendak wuduk mereka bersiwak. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang hasan menurut kata Syekh Zakaria rahimahullah ta'ala. Dan ini juga di antara makna tafsiran ayat dalam surah Al-Ma'idah yang kita ambil ini, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Tafsiran para ulama yang kedua kata ayat ini sebenarnya di awal perintah Allah Ta'ala wajibkan wuduk setiap kali nak solat. Kemudian dimansuhkan hukum tersebut hanya wajib bila dalam keadaan hadas. Maka sebahagian kaedah, sebagai usuliyin dia ada kaedah. Benda yang dulu asalnya wajib, bila dimansuhkan hukum wajib, maka dia kekal menjadi sunat. Ini kaedah sebahagian usuliyin. Bukan semua orang setuju kaedah ni. Ya. Jadi benda yang dulunya wajib, kemudian dimansuhkan kewajipannya dan tidak diganti. Tidak diganti dengan benda lain. Macam kiblat, dia ganti kiblat baru. So tak ada dah kita kata istilah sunat menghadap Baitul Maqdis, tak ada. Setengah orang dia buat hukum rapu, dia kata sunat kita semayang bila pi qiblatain, semayang dua qiblat, menghadap Baitul Maqdis, menghadap tak, itu mengarut. Tak ada siapa dah boleh salat menghadap Baitul Maqdis. Bahkan siapa salat menghadap Baitul Maqdis haram dan boleh menjatuhkan dirinya ke lembah kekufuran. Na'udzubillah min zalik. Itu hati-hati. Ya. Salat hanya menghadap ke arah Kaabah Baitullahil Atiq. Ya. Tapi cerita ni, benda ni hak wajib dulu, betul syarak mansuhkan. Ya. Seperti wuduk bila nak makan, bila lepas daripada kita makan makanan yang disentuh oleh api. Makanan yang dimasak dengan api, dipanggang, dia apa. Ya. Maka sunnah untuk kita wuduk lepas makan benda-benda ni walaupun kita ada wuduk. Ya. Walaupun hukumnya telah mansuh dulu bila makan daging yang dimasak dengan api, ya. Kana akhiru amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu' mimma massathu an-nar. Adalah perkara terakhir yang Nabi lakukan meninggalkan wuduk disebabkan makan benda yang disentuh api, benda yang dimasak. Kalau dulu tak, bila makan daging unta, daging kambing apa, kena ambil wuduk. Tapi kemudian dimansuhkan. Tapi ulama kata, sebagian ulama kata sunnah. Walaupun ada wajah lain lagi kenapa sunat benda ni. Ya, sunnah untuk ambil wuduk sebab walaupun hukumnya telah dimansuhkan daripada wajib, tapi dia tetap kekal suruhan secara sunnah. Naam. Demikian juga sunat ambil wuduk. Di antara keadaan yang sunat ambil wuduk apa dia? Ialah bila nak mandi wajib. Ini kita akan cerita mandi wajib, sunat ambil wuduk di awalnya. Kalaupun dia tak ambil wuduk di awalnya, sunat dia ambil wuduk di akhirnya. Maksudnya mandi wajib ni sunat ada ambil wuduk. Di awal, di tengah, di akhir. Mana-mana waktu.
dia akan dapat asal sunnah. Walaupun kalau nak ikut kaifiat tertib, ada caranya yang akan datang nanti bila kita bahas bab mandi insya-Allah. Dan ketika mana orang junub hendak makan atau tidur atau mengulang wati, mengulang jima' atau orang yang dalam keadaan hadas hendak tidur. Orang yang ada wuduk, kalau kata kita lepas sembahyang Isyak kita nak tidur, kita dah ada wuduk, tak perlulah kita ambil wuduk. Tak? Tapi kalau orang yang nak tidur tu dalam keadaan hadas, baru dia sunat ambil wuduk. Ya. Orang yang junub, dia tak mau mandi lagi. Nak mandi pagi esok. Kan? Nah, jadi kalau nak makan, nak minum, ambil wuduk. Kalau nak tidur, kalau tak mau mandi lagi, setelah melakukan hubungan suami isteri, maka dia ambil wuduk. Atau dia nak ulang second round, third round, maka dia tak mau mandi, maka dia ambil wuduk. Itu maksud dia. Dan hadisnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah. Dan ketika marah, sebagaimana datang dalam hadis Nabi SAW, bila marah, nak redakan rasa marah, ambil wuduk. Dan ketika di antara perkara yang disunatkan kata para ulama untuk ambil wuduk ialah ketika melakukan dosa-dosa kecil atau besar. Seperti ghibah, mengumpat orang. Bila buat dosa dan kita dalam keadaan hadas, ambil wuduk. Pasal apa? Pasal wuduk di antara perkara yang boleh menggugurkan dosa. Umum daripada hadis Nabi SAW, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap amalan dosa yang kamu buat dengan kebaikan, dengan amalan baik. Maka itu akan memadamkan jejak dosa tadi. So kalau kita tiba-tiba tengok perempuan, kan, yang mana kadang-kadang nafsu, kan, ataupun tiba-tiba kita duduk cakap-cakap sembang-sembang, termengumpat, ya, nasallallahu al-afiyah, maka disunatkan kita buat amal soleh. Di antara amal soleh itu ialah wuduk. Di antaranya, tak mestinya wuduk, benda lain boleh, sedekah ke, ya, apa-apalah, istighfar, ya, itu semua benda-benda yang boleh menghapuskan dosa kecil. Nah. Demikian juga orang yang sentuh mayat atau bagi mandi orang mati atau menanggung orang mati. Ya. Jadi sebab dalam hadis Nabi SAW bersabda, man ghassala maitan falyaghtasil. Siapa bagi mandi orang mati, hendaklah dia mandi. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan siapa yang menanggung orang mati, hendaklah dia wuduk. Samalah dengan menyentuh orang mati. Kita pergi ziarah orang mati, kita cium je mayat, kita pegang, kita tanggung mayat, ya, hantar pergi kubur, maka disunatkan lepas tu kita berwuduk. Nah, hukumnya sunat. Demikian juga mandi lepas bagi mandi orang mati, hukumnya sunat sahaja, tidak wajib. Dan lain-lain seperti hendak membaca Quran, sunat ambil wuduk, atau hadis, atau belajar ilmu, atau masuk masjid. Baca Quran di sini tak pegang mushaf lah, baca Quran daripada ingatan. Untuk azan dan iqamat, azan dan iqamat tak wajib ambil wuduk. Boleh ada orang berhadas azan, boleh, boleh azan, sah azan dia, ya. Khutbah untuk selain daripada Jumaat, khutbah raya, khutbah gerhana, kalau tu imam lepas-lepas sembahyang tu terbatal wuduk dia, nak kena ganti ke orang, tak payah, dia boleh naik baca khutbah raya, khutbah gerhana, ya, khutbah istisqa, khutbah Jumaat, kena ada wuduk. Pasal dua khutbah itu adalah fardu. Ya. 6. Apakah rukun-rukun wuduk? Kata para ulama, furudul wuduk. Furudul wuduk. Fardu wuduk. Pasal apa tang wuduk ulama sebut fardu? Tang semayang mereka sebut rukun, arkan. Solat mereka sebut arkanus salah, rukun-rukun solat. Ya. Setengah orang dia kata, bolehkah kita sebut sembahyang? Boleh lah, pasal yang
yang orang Melayu sembah tu, yang tu merujuk pada Tuhan yang Maha Esa, merujuk pada Allah Ta'ala. Khabar, min babil khabar, bukan min babil asma'. Yang maksudnya Tuhan. Ini sembah Tuhan, sembah yang ni sembah Tuhan. Ya. Kalau sebut salat lebih baik. Kan, sebut salat lebih baik. Itu dah gaduh lah benda-benda yang remeh-temeh macam ni pun nak jadi bergaduh sampai nak mana masalah agak. Mereka dah tak ada benda mereka nak gaduh. Nak pergi dakwah orang kepiak malas. Nak rat ahli bid'ah tak berhenti. Lepas tu dia duduk gaduh sama-sama ahli sunnah dalam isu-isu yang karut-marut macam itu. Nasallallahu al-afiyah. Naam. Fardu wuduk. Pasal apa sebut fardu pada wuduk, rukun pada salat? Pasal wuduk ni saat kita nak habaq, dia tak wajib padanya muwalat. Tak wajib padanya berturut-turut. Jadi wuduk ni boleh tak kalau kita basuh muka dulu, lepas tu rehat sat, lepas tu basuh tangan, rehat sat, tu sapu kepala, rehat sat, basuh kaki. Macam setengah orang kan, dia ambil wuduk di rumah, kaki tak basuh lagi. Sampai masjid baru dia basuh kaki. Boleh tak? Boleh dengan syarat pada orang biasa. Hanya orang tertentu macam orang istihadah, dia kena muwalat. Jadi sebab itu ulama sebut pada wuduk ni fardu sebab dia tak ada tertib. Tapi kalau solat tak ada muwalat, afwan. Tertib ada tapi tak ada muwalat berturut-turut. Tapi solat dia ada muwalah, dia tak boleh. Ya, lepas dah baca Fatihah tu, baca surah saja relax. Mana boleh? Kan? Ataupun lepas dah duduk saja duduk apa? Saja duduk apa nama? Duduk jilsah istirahat, duduk istirahat itu saja duduk lama. Tak boleh. Ya. Baik. Jadi fardu wuduk ini ada 6 perkara yang terkandung dalam ayat surah Al-Ma'idah yang telah kita huraikan satu-satunya. Hari itu ni kita ulang lagi sekali di sini. Yang pertamanya adalah niat. An-niyah. Sebab Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu idha qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Ay faghsilu lis-salah. Faghsilu laha. Ay fatawadda'u laha lis-salah. Maka ini adalah dalil niat. Dan sabda Nabi SAW, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan niat ni wajib bersamaan dengan awal perkara fardu. Dia tak boleh terdahulu. Ya, dia tak boleh terdahulu. Dia mesti bersamaan. Jadi ulama Syafi'i kata dia wajib niat itu bila masa awal dia sentuh ayak di muka untuk basuh muka. Kerana basuh muka adalah rukun wuduk yang pertama secara fizikal. Niat rukun secara maknawi, dalaman. Maka ketika itu dia wajib berniat. Pun begitu, itu kalau orang yang ambil wuduk dia terus basuh muka. Tapi kalau wuduk ni dia ada sunat-sunat wuduk. Di antara sunat wuduk ialah kita mulakan dengan siwak. Atau qaul Ramli. Ya. Mula dengan siwak. Mula-mula siwak, lepas tu bismillah, lepas tu basuh tangan, tapak tangan 3 kali. Kemudian berkumuk-kumuk, kemudian masuk ayat dalam hidung dan hembus keluar. Lepas tu baru nak basuh muka. So bila nak niat wuduk? Jawapannya masa nak berus gigi, nak ambil wuduk tu niat wuduk. Atau masa kalau kita basuh tangan tu masa basuh telapak tangan. Ya, sekali dengan bismillah, sekali dengan niat. Kerana banyak kesilapan orang disebabkan mereka belajar tak habis fiqh atau belajar tak mendalam fiqh mazhab Syafi'i, mereka terlepas pandang. Sedangkan para ulama Syafi'i banyak sebut dalam kitab-kitab mereka benda ni. Tanbih, peringatan dalam Sabilul Muhtadin pun sebut. Syekh Arsyad Banjari pun ada habaq kan. Kerana kalau dia tak niat macam itu, rugilah. Dia tak dapatlah pahala basuh tangan, kumuk-kumuk tu tak jadi daripada sebagai wuduk. Hanya dapat, tak dapat apa, jadi harus, jadi hukum harus lah. Dia kena niat wuduk daripada awal. Tetapi mestilah dia istihdar, dia hadirkan niat dalam hati dia sampai dia basuh muka.
Itu maksud. Yang ni masa dia basuh muka tu dia mesti kena hadir dalam hati kata dia sedang mengangkat hadas kecil atau sedang mengambil wuduk. Dan benda ni tak susah. Niat ni bukan benda susah. Niat ni kalam nafsi. Dia bukan ada surah, bukan ada bahasa, kan? Dia dalaman, monolog dalaman. Kan? Maksudnya kita sedap benda yang kita buat tu. Maksudnya sampai dia basuh muka tu dia duk ingat lagi kata dia duk ambil wuduk. Lepas dia dah basuh muka basuhan yang pertama, lepas tu cuah main satu orang duk ambil wuduk sebelah dia, duk sembang dengan dia. Lama tak nampak sihat ke? Kali pertama balik main jumpa di masjid, lama tak jumpa. Dia pun sambil duk basuh muka kali kedua, kali ketiga basuh tangan tu duk sembang kawan tu, masa tu dia bukan ingat dah dalam hati dia. Sah tak wuduk? Sah. Pasal dia dah niat masa awal. Ya, masa awal. Tapi kalau dia tengah duk basuh tangan, tiba-tiba kawan dia main tangan, dua tapak tangan, duk tengah kumuk-kumuk kawan main. Dia pun duk sembang lah macam mana sihat ke, ada kena COVID ke apakah. Dia pun duk sembang ya, basuh muka. Masa tu dia tak ingat pun wuduk. Bukan dia tak tahu wuduk, dia tahu tapi dia tak hadir dalam hati dia kata dia tengah berwuduk. Dia tak fokus. Yang tu tak boleh lah. Tak boleh lah pasal dia niat dia hilang masa dia nak basuh muka. So dia kena istihdar niat, kena hadirkan niat dalam hati daripada start dia mula buat wuduk, daripada dia bersugi, bahkan ulama kata daripada dia cedok ayak, daripada dia buka pek ayak sampai dia basuh muka. Lepas tu kalau kata dia mamun ke, dia mengelamun duk fikir benda-benda lain, tak apa dah. Wuduk dia sah. Walaupun yang afdalnya kalau nak pahala penuh, macam dalam hadis Nabi SAW, sampai dia solat, dia kena fokus dengan ibadah. Tak boleh ingat benda-benda lain. Barulah dapat pahala yang besar, diampunkan dosa-dosa. Kan? Baik. Yang rukun yang kedua ialah basuh muka. Basuh muka. Ya, dan had muka ni daripada awal tumbuh rambut di kepala, kawasan sini, sampailah ke dagu. Dagu sini. Dan daripada telinga hujung sini dalam, sampailah ke telinga sini, ini adalah kawasan muka. Semua ni kawasan muka. Ya, ni sini bulat ni, kalau kita buat, ambil pen, buat bulat lagu tu. Kan? Bulat lagu tu, sambung balik atas ni. Ni adalah muka. Yang sini, kawasan ni tak masuk, tapi sunat bagi kena ayak. Kan? Jadi ini adalah kawasan muka. Dan wajiblah kita basuh kena ayak pada segala bulu-bulu rambut-rambut yang tumbuh. Bulu kening, bulu mata, celah-celah mata ni, kalau ada taik mata menghalang ayak, tak boleh, kena bagi hilang. Ya. Misai, anfaqah di sini, ya, sideburn tepi ni, kena ayak, dan ayak kena masuk sampai di bawah kulit. Ya. Kecuali janggut. Janggut dia wajib basuh zahir janggut yang di bahagian depan ini. Janggut ada dua. Orang yang janggut lebat. Janggut lebat ni maknanya orang tak nampak kulit di bawah. Di celah janggut dia orang tak nampak kulit pada had duduk bercakap. Had duduk bercakap dua orang berapa meter. Lah ni semua orang tahu. Dulu kalau tanya bab ni payah sungguh. Tak ramai orang tahu. Padahal dalam kitab fiqh duk sebut banyak kali. Kan? Tapi lah ni satu dunia tahu. Apa had duduk bercakap dua orang? 1.5 meter. Kan? Lepas dah ada penjarakan fizikal ni, barulah. Dulu orang suruh ngaji fiqh malah. Dah Tuhan bagi kena COVID, baru dia tahu. Baik. Allahul musta'an. Nas'alullah al-afiyah. Jadi dalam had itu, kalau orang duduk bersembang, boleh nampak warna kulit dia, maka itu adalah janggut nipis. Tapi kalau tak nampak warna kulit, maka janggut lebat lah. Janggut lebat. So orang yang janggut nipis, dia wajib menyampaikan air di bawah kulit, yang di bawah janggut, di kulit dagu ni.
Tapi kalau dia janggut lebat, dia hanya wajib basuh zahir lihiyah yang di depan. Tidak wajib basuh yang di bawah sunat. Tapi dia sunat menyela-nyela dengan jarinya ke dalam janggut untuk menyampaikan air ke dalam. Naam. Demikian juga al-arid yang tumbuh dekat pipi. Yang ni pun sama, hukum janggut. Tapi yang atas, yang sini tepi ni sideburn, yang ni tak. Yang ni hukum wajah, dia kena basuh dalam-dalam. Baik. Wa ghaslil yadain minal kaffaini ilal mirfaqaini wal dhira'aini ma'al mirfaqaini. Kita sebut ma'al mirfaqaini sebab apa itu kita dah habaq dah. Tangan bersamaan dengan lengan berserta dengan siku. So tangan sampai pergelangan tangan, ambil sampai lengan, sampai siku. Siku kena masuk sekali dalam wuduk. Dan dia wajib untuk basuh lebih sedikit supaya kita make sure kawasan ni dibasuh sepenuhnya. Dan jikalau kuku dia panjang dan ada kotoran-kotoran di celah kuku, dia wajib korek untuk sampaikan air di bawahnya. Tapi kalau kuku dia bersih, tak apalah, air boleh masuk celah-celah kuku. Kan? Tapi kalau ada kotoran, dan mestilah menyampaikan air, tidak boleh ada perkara yang menghalang air sampai ke kulit, sama ada di wajah, di tangan. Ya, kalau ada cat, ada dakwat kering, ya, wajib disampaikan. Dihilangkan benda tersebut dahulu. Dan rukun yang seterusnya ialah mashu ba'dhur ra'si, menyapu sebahagian kepala. Sebahagian kepala ni banyak mana? Tak kira banyak mana. Pasal apa? Pasal Allah kata wamsahu bi ru'usikum, dan sapulah sebahagian kepala kamu mengikut pendapat Imam Syafi'i. Ba dalam ayat yang kita tafsirkan itu ialah ba li tab'id, macam kita dah bincang masa kita tafsirkan hari itu. Dan di antara dalil fuqaha Syafi'iyah juga, Nabi SAW bila ambil wuduk pakai serban, Nabi akan selak sedikit serbannya dan Nabi sapu di ubun-ubunnya. Lalu Nabi sambung sapu di atas serban. So ini dalil Imam Syafi'i kata yang wajib itu hanya sebahagian. Sebab kalau kata wajib basuh semua kepala, tentulah Nabi akan buka serban dan cabut serban. Ya. Tapi Nabi hanya selak sedikit di hujung, lepas tu Nabi sapu atas serban sampai hujung. So menunjukkan bahawa yang wajib disapu itu sebahagian kepala. Walaupun sebahagian rambut yang dalam had kepala. Macam mana rambut dalam, kalau satu orang rambut dia panjang, dia tarik rambut dia, rambut yang lepas keluar daripada kepala, kalau dia sapu air dekat kawasan rambut tu sahaja, tidak sah. Mesti rambut yang dalam had kawasan kepala. Dan cara yang sunnah dalam sunnah Nabi dan juga mazhab Syafi'i dan semua mazhab ulama' ialah dia letakkan ibu jari di tepi sini, dia lekatkan jari di depan, dia tarik, tolak sampai ke belakang, tarik balik ke depan. Tu satu kali sapuan. Tu satu kali sapu. Basahkan tangan. Bukan ambil air penuh tapak tangan, tak. Basahkan tangan. Sebab yang diwajibkan untuk kepala ialah menyapu sahaja. Wamsahu bi ru'usikum. Bukannya basuh kepala. Tapi kalau dia basuh kepala, dia jelung kepala dalam air, tetaplah sah. Tapi yang wajib, kadar yang wajib ialah sapu kepala. Tapi kalau rambut dia pendek, tidak ada rambut yang munqalib, yang patah balik, maka cukup dia kira sekali sapu ke belakang sahaja. Kalau dia tarik pula kali kedua, tu dah dikira 2 kali. Baik. Tapi bagi rambut yang ada boleh berbolak balik, rambut panjang, yang rambut tu ada 2 side, okey, untuk kena air, maka dia tolak sekali ke belakang, tarik balik ke depan, itu dikira 1 kali sapuan. Dan sapu kepala, wuduk, semuanya disunatkan wuduk 3 kali. Maksud sunat wuduk 3 kali ni macam mana? Yakni zikir wuduk sunat sebut 3 kali. Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah.
Itu maksud dia. Lepas wuduk baca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sunat baca 3 kali ulang. Ya. Hari semua wuduk ni sunat 3 kali. Ya, sunat 3 kali. Ada hadis Nabi kadang-kadang ambil wuduk sekali. Ada hadis Nabi ambil wuduk 2 kali. Ini nak bagi tahu bahawa qadar wajib adalah sekali. Nak bagi tahu kata qadar wajib wuduk ni sekali jikalau dia telah meratakan air. Katalah dia dah basuh muka, sekali basuh tu dah kena semua dah muka. Maka dia tak diwajibkan lagi untuk basuh kali kedua dan ketiga. Cuma sunat. Dia basuh tangan sampai siku, dah kena, dah rata, dah ayak semua tempat. Maka dia tak wajib ulang kali kedua, kali ketiga. Tetapi kalau ada tempat yang tak kena ayak, dia wajib basuh kali kedua, kali ketiga. Ya? Dan makruh tambah lebih daripada 3 kali. Kalau tak ada keperluan. Dengan tujuan wuduk. Tapi kalau kata tangan dia ada benda kotor dan sebagainya, dia nak hilangkan, tidak mengapalah. Ya? Baik. Jadi sunat wuduk 3 kali. Kalau dia ambil wuduk kurang 3 kali, dalam mazhab Syafi'iyah mu'tamadnya wuduk kurang daripada 3 kali adalah makruh. Maknanya harus, tetapi jawaz ma'al karahah, jaizun ma'al karahah. Sebab kita kena hati-hati bila kita baca kitab fiqh, kadang-kadang ulama fiqh dia kata jaiz, harus. Tapi harus ni kena tengok syarahnya. Adakah dia harus dengan makruh atau harus tanpa makruh? Ya, masalahnya kalau kita bincang bab bejana, dia kata harus pakai bejana yang dibuat daripada batu permata yang mahal-mahal. Tapi harus di sini, adakah harus macam tu ataupun makruh? Makruh. Maknanya makruh pakai bejana yang dibuat daripada batu delima ke apakah. Maknanya makruh. Walaupun dia tidak haram macam kita pakai bejana daripada emas dan perak. Ya, bejana emas dan perak haram. Tapi yang daripada batu permata harus. Tapi apa maksud harus? Harus makruh. Maka harus berwuduk kurang daripada kali, tapi hukumnya makruh di sisi mazhab Syafi'i dengan dalil-dalilnya lah. Walaupun benda ni ada khilaf dari kalangan mazhab sendiri, tapi kita mengambil pendekatan untuk menyebut yang mu'tamad. Pasal yang mu'tamad ni kita dah confirm dia ada dalil-dalil yang kukuh, ada dalil yang kuat, ada dalil yang rajih. Adapun qaul yang tidak mu'tamad itu perlu dilihat kepada dalil. Ya, walaupun ana tak kata ana mewajibkan orang untuk ikut yang mu'tamad, tidak. Bahkan ulama Syafi'i pun tak kata kita hanya wajib beramal dengan yang mu'tamad. Tapi kalau dia nak beramal dengan yang bukan mu'tamad, dia belajarlah. Dia belajarlah. Kalau dia dah ada ilmu, dia belajar, dia nak taklid dengan qaul yang tidak mu'tamad, terpulang kepada dia. Tidak ada siapa nak menghalang. Naam. Baik. Kemudian rukun yang keempat ialah sapu sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua belah kaki bersamaan dengan 2 buku lali. Dan kita dah habaq buku lali ada 2. Setiap sebelah kaki ada 2 buku lali. Buku lali yang belah luar dengan yang belah dalam. Iaitulah tulang yang timbul di kedua-dua belah kaki. Di kedua-dua bahagian bahagian kaki, bukan belah kaki, bahagian kaki. Kaki sebelah ada 2 bahagian tulang yang timbul. Sebelah yang belah luar, satu lagi yang belah dalam yang kurang timbul, tapi dia boleh rasa timbul. Ya, kalau orang yang berisi mungkin tak nampak, tapi orang yang ni dia boleh rasa. So itu adalah had kaki. Ya, had kaki ialah situ. Tapi sunat untuk dia basuh lebih daripada itu. Ya. Dan sunnah dalam wuduk ni kita basuh lebih daripada had. Lebih terang mana? Kalau dia basuh muka tu, basuh sekali dengan telinga. Lihat-lihat ni. Basuh sekali bawah-bawah dagu ni. Itu untuk muka. Sunat. Itu dia bagi memanjangkan ghurrah dan tahjil. Kalau tangan,
sampai bahu, sampai ke bawah ketiak. Basuh dua belah. Kaki sampai ke lutut. Kaki sampai ke lutut. Sebab mazhab Syafi'i dia berpegang dengan hadis Abi Hurairah dalam masalah hurah dengan tahjil. Nah. Dan rukun yang keenam ialah tertib. Tertib ini maknanya tertib pada anggota. Yang ni start dengan muka, tangan sampai siku, kaki. Ya. Tak boleh dia basuh kaki dulu atau basuh tangan dulu. Adapun kanan dan kiri, yang ini sunat. Boleh tak dia nak basuh tangan kiri dulu? Boleh. Boleh tak nak basuh kaki kiri dulu? Boleh. Ya. Tapi makruh lah. Pasal kita kata hati-hati. Perkataan boleh ni, jangan ingat boleh tu boleh terus tak. Tapi makruh pasal dia berlawanan dengan yang sunat. Apa yang lawan dengan sunat wuduk, maka hukumnya makruh kalau kita tinggal. Apa yang sunat wuduk, kalau kita tinggal makruh. Okay. Jadi tertib. Pasal apa? Di antara dalil tertib ni apa dia? Kalau kita balik kepada ayat, Allah Ta'ala kata, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Kan kita kata Allah Ta'ala selangkan di antara majrur dengan mansub. Wa arjulakum mansub, ma'tuf kepada faghsilu wujuhakum, ma'tuf kepada wujuhakum. Ya. Tetapi Allah Ta'ala selang di tengah-tengah dengan majrur, iaitulah wamsahu bi ru'usikum. Kenapa? Kerana li ifadati tertib. Untuk memberi ifadah, kena ikut tertib ni. Kena ikut tertib ni. Ya. Dan hadis Nabi SAW, ibda'u bima bada Allahu bih, mulakanlah dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Dan disebabkan semua hadis yang meriwayatkan cara Nabi berwuduk, semuanya riwayat dengan satu susunan yang sama. Tak ada hadis yang sama sekali meriwayatkan Nabi pernah ambil wuduk mula dengan lain daripada muka dan berakhir dengan kaki. Menunjukkan bahawa tertib maksud di situ. Nah. So ini adalah 6 rukun wuduk yang kesemuanya ini kita boleh ambil daripada ayat dalam surah Al-Ma'idah. Adapun perkara-perkara yang sunat dilakukan dalam wuduk, ya, yang kita dah sebut sebahagiannya tadi, ialah al-wila', muwalat. Muwalat ni maknanya kita basuh anggota yang seterusnya sebelum kering anggota yang sebelumnya. Basuh tangan sebelum kering muka. Yang ini sunat kecuali orang yang daimul hadath, orang yang hadas berterusan, seperti orang yang mustahadah, wanita yang dalam keadaan darah istihadah, maka dia wajib ambil wuduk secara muwalat. Ya, secara muwalat. Naam. Ataupun dalam keadaan waktu dah sempit, waktu dah kurang, itu wajiblah. Kalau dia ambil lambat-lambat dia relax, habis waktu, kan? Tu wajib dia bersegera. Tasmiyah, membaca bismillah, ya. Dan kalau dia terlupa di depannya baca bismillah, di tengah-tengah wuduk dia baru teringat, dia baca bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Dan seeloknya disempurnakan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Bila nak baca bismillah? Selepas siwak. Mula-mula siwak dulu, lepas tu baru baca bismillah. Ini yang jumhur. Adapun Ibn Hajar Al-Haytami, siwak ialah di antara basuh tangan dengan basuh mulut. Tetapi Ibn Hajar kata, sebelum nak wuduk, kita siwak untuk baca bismillah. Itu dia. Jadi kalau kita punya ikut Syafi'i Hajariyah ni, dia rumit sikit lah. Jadi Ibn Hajar kata, mula-mula kita gosok gigi nak wuduk tu bukan gosok gigi wuduk lagi. Itu gosok gigi untuk nak baca bismillah. Selepas dah gosok gigi,
baca bismillah, basuh 2 tapak tangan 3 kali, bismillah pun 3 kali, basuh 2 tapak tangan 3 kali. Lepas tu baru kita gosok gigi pula untuk wuduk. Gosok gigi untuk wuduk, sugi untuk wuduk. Jadi kalau ikut pandangan Syafi'i Hajari, yang kita pegang di Malaysia ni ialah itu waktu siwak. Tapi kalau majoriti muhaqqiqin, Ar-Ramli dengan Asy-Syarbini, Syafi'i Ramli dengan Syafi'i Syarbini, maka mereka ni wuduk gosok gigi dulu. Yang pertama tu sudah pun dia kira gosok gigi untuk wuduk. Lepas tu bismillah tu bismillah. Lepas tu baru bismillah untuk wuduk juga. Basuh 2 tapak tangan sampai ke pergelangan tangan. Ini adalah sunat. Dan semakin kuat sunat ini jikalau dia bangkit dari tidur atau dalam keadaan dia syak tangan dia dalam keadaan suci ataupun tidak. Sebab Nabi kata, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fi ina'in hatta yaghsilahu thalatha, fa innahu la yadri aina batat yaduh." Bila seorang kamu bangkit daripada tidur, maka janganlah dia celup tangannya ke dalam bekas air sehingga dia basuh 3 kali. Kerana dia tak tahu di mana tangannya tidur. Tetapi jikalau dia yakin tangannya ada najis, maka wajib basuh. Wajib basuh. Ya. Kalau kata najis itu najis aini yang ada di tangan nampak, dia kena hilangkan najis dulu. Syarat wuduk, kalau di badan kita ada najis aini, maka kena hilangkan najis aini dahulu. Tapi kalau najis tu najis hukmi, najis yang tak nampak dah hilang rasa berwarna, maka boleh dibasuh serentak dengan mengambil wuduk. Naam. Yang kedua ialah madmadah dan istinsyaq. Dan hendaklah kita ambil satu cedok air, sebahagiannya kita masuk ke dalam mulut dan sebahagian lagi masuk ke dalam hidung. Dan dipusing-pusingkan air dalam mulut, kemudian diluahkan. Dan air dalam hidung pun disembok keluar ke sebelah kiri dengan tangan kiri, masuk dengan tangan kanan. Masa nak sembok, kita picit dengan tangan kiri, masa nak masuk dengan tangan kanan. Ini yang afdal. Yang afdal ialah dia berkumur-kumur dan istinsyaq dengan 3 kali cedok. Maksudnya 1 cedok tu untuk kumur dan juga untuk hidung. Tetapi boleh juga kaedah yang kedua yang sabit dalam hadis juga. Setelah hadis ada 2 cara. Ialah asing. Ya. Untuk mulut satu cedok, untuk hidung 1 cedok. Sama ada dia cedok untuk mulut, kumur, lepas hidung, lepas mulut, hidung, lepas mulut, hidung, atau mulut 3 kali, lepas tu hidung 3 kali. Ya. Nah, tapi cara yang afdal yang pertama tadi. Nah. Dan disunatkan berlebih-lebihan, mubalaghah. Dia sampai ke sini. Dan sedut dengan kuat dalam hidung kalau boleh. Dan semuk pun dengan kuat. Ya. Kecuali orang puasa. Orang puasa makruh sebab kalau dia buat macam tu tertelan ayak, batal puasa. Nabi kata wabaligh fil istinsyaq illa an takuna shaima. Nabi kata bersungguh-sungguhlah kamu dalam istinsyaq, menyedut air dalam hidung, kecuali kalau orang itu puasa. So Nabi larang kalau puasa jangan. Puasa sekadar biasa-biasa sudah. Naam. Istinthar, iaitulah kita sembuk ayat keluar daripada hidung, namanya istinthar. Dan sapu seluruh kepala. Inilah yang banyak berlaku kesilapan dalam ambil wuduk dalam orang mazhab Syafi'i. So kita kata yang fardu tu sebahagian kepala, dia duduk sebahagian situlah. Sampai umur 60 duduk sebahagian situlah. Sampai tukang hak bagi mandi orang mati tu pun, kawan mayat tu pun dia basuh sebahagian situlah, dia sapu. Kira kawan tu seumur hidup dia tak pernah dia ambil wuduk dengan sempurna. Bayangkan. Sampai nak masuk dia lahat pun
Kawan hak tukang bagi mandi tu tak bagi wuduk yang sempurna untuk dia. Allahul musta'an. Wuduk yang sempurna ialah dia letakkan sini macam ini, tolak ke belakang, tarik balik ke depan. Itu cara yang sempurna kita kata. Itu baru nak dapat pahala wuduk hak penuh. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Maknanya kalau dia sapu kepala cot-cot depan gitu saja, hukum dia apa? Makruh. Dalam mazhab Syafi'i hukum dia makruh. Masalah kita ni banyak sangat orang yang mendakwa Syafi'i tapi satu habuk Syafi'i dia tak tahu pun. Ada ingat tahun lepas satu negeri di Malaysia ni dalam khutbah Jumaat dia sebut, dia kata tarawih, sembahyang tarawih bulan Ramadan tahun lepas. Sembahyang tarawih ni siapa buat 8 tak dikira tarawih dalam mazhab Syafi'i. Ana tulis hantar bagi tahu dekat depa. Dia kata, mana ada? Kan? Kita buat nukilan-nukilan daripada kitab-kitab fuqaha Syafi'iyah yang mu'tabar. Mana ulama Syafi'i? Dalam Tuhfatul Muhtaj, dalam Hasyiah Syarwani pun dah sebut. Tuhfatul Muhtaj. Hang satu orang yang diberi jawatan tinggi dalam satu negeri, dalam satu negara untuk pegang agama, berfatwa dalam mazhab Syafi'i. Tuhfatul Muhtaj, kitab hak betul-betul mutah ni pun tak. Apa ni? Kan? Ni yang kita tak faham ni. Apa dia punya kelayakan jadi jawatan-jawatan ni? Apa kelayakan dia? Sebab dia ada pangkat dalam parti politik ke? Apa ke? Kita pun tak tahu. Nak kata alim takkanlah isu yang terang-terang dalam Hawashi Syarwani dalam Tuhfatul Muhtaj pun tak tahu. Ini masalah. Mana memandai sendiri selama ni. Ni, lepas tu dakwa kata Syafi'i. Lepas tu bila orang ajak hak Syafi'i sungguh, dia pun kata kita Wahabi. Allahu Akbar kabira. Padahal dia tu yang bongok, jahil, tak kerti. Bukan nak kata minta maaf, tapi memang kita dah serius, dah kritikal. Kita duk cerita pasal corruption dalam isu institusi politik. Kita tak cerita corruption dalam institusi agama ni. Ni pun bahaya juga. Kan? Nasallallahu al-afiyah. Bila orang-orang yang bukan ahli, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah. Bukan untuk orang jawatan politik dunia saja, agama lebih lagi. Orang yang bukan ulama diangkat jadi ulama. Na'udzubillahi min zalik. Ini bahaya. Kan? Alright, balik cerita kita ni. Jadi mazhab Syafi'i dia kata wa mashu kulli ra'si lilittiba'i. Kata Syekh Zakaria di sini, dan sapu seluruh kepala untuk mengikut sunnah Nabi. Kerana nak ikut sunnah Nabi dia kata. Rawahu Syaikhan, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa sunnah fi kayfiyati mas'i an yad'a yadayhi ala muqaddamihi wa yusiqu musabbihatahu bil ukhra wa ibhamayhi ala sudghayhi thumma yadhhabu bihima ila qafahu thumma yaruddahuma ila al-mabda' in kana lahu sya'run yanqalib wa illa falyaqtasir 'ala adh-dhahab. Ini dia sebut dalam kitab Tuhfatul Tullab yang kita dah baca ni. Dan sapu dua telinga zahir dan batin dengan air yang baru. Lilittiba' rawahu al-Baihaqi wal Hakim wa sahhah. Dalam mazhab Syafi'i, sapu telinga ialah dengan air yang baru. Maksudnya kita kena basahkan tangan kita kali kedua. Lepas kita dah basuh, sapu rambut 3 kali, sapu kepala 3 kali. Sapu rambut ada orang kepala botak tak? Sapu kepala 3 kali. Lepas tu sunnah kita basahkan tangan dan sapu telinga 3 kali juga dengan basahan yang baru, bukan air yang baru, bibalalin abima'in jadid, dengan air yang baru. Kita basahkan, bukan dengan basahan kepala, bukan dengan lebihan basahan kepala, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Hakim dan disahihkan oleh kedua-duanya. Ya. Dan caranya ialah dia masukkan jari telunjuk ke dalam cuping telinganya dan dia pusingkan di celah-celah telinga ini, manakala ibu jarinya di luar, ditolak daripada bawah ke atas. Maka itulah cara untuk dia menyucikan telinga dia 3 kali. 3 kali dia buat macam tu. Jari telunjuk masuk dalam, pusing, jari ibu jari di luar. Macam tu.
3 kali dengan 3 kali basahkan tangan. Lepas tu dia basahkan lagi tangan dia dan dia tekap tapak tangan dia yang basah ni ke telinga, tekap 3 kali tekap. Jadi telinga berapa kali basuh? 6. Ya. 6 kali basuh. 6 kali sapu. Bukan basuh, dia panggil sapu. 3, lepas tu 3 kali tapak tangan dan kalau kita kira tadi sama dengan sapu basuh dengan kepala, kan kepala tadi kita disunatkan basuh telinga juga sekali dengan muka, dengan muka, jadi 9. Maksudnya masa basuh muka tadi kita basuh telinga sekali sunat. Basuh dengan telinga sekali 3 kali juga kan muka. So itu dah 3. Lepas tu 3. Lepas tu 3 lagi 9. Dan sebagian ulama macam kata sunat basuh 12. 12 macam mana? Masa dia sapu kepala, sunat dia sapu sekali dengan telinga juga. Kemudian basuh lagi, sapu lagi telinga asing untuk keluar daripada khilaf. Dan menyelak-nyelak rambut yang lebat dan janggut yang lebat. Janggut yang lebat dia kena menyelak-nyelak, sunat. Tapi kalau janggut yang nipis wajib. Ingat janggut nipis wajib. Janggut lebat sunat. Itu. Baik. Menyelak-nyelak jari. Ya, kalau jari tangan ni dengan tashbik. Dengan dia buat macam inilah jari tangan. Jari kaki, macam mana kita nak buat jari kaki? Kita kena guna jari kelingking. Dimulakan daripada hujung. Ni kata kaki kanan. Dia celah jari hak kecil sampai ke ibu jari. Ya. Kemudian kaki kanan mula dengan ibu jari sampai ke hujung. Dengan jari kelingking. Kalau boleh, guna jari kelingking kiri untuk kedua-dua belah kaki. Kalau boleh. Kalau tak boleh, kelingking kiri untuk kaki kanan, kelingking kanan untuk kaki kiri. Naam. Baik. Dan sunat untuk dia berwuduk lebih daripada sekali, iaitulah 3 kali ataupun 2 kali. Kecuali pada menyapu khuf. Kalau dia pakai khuf. Atau menyapu pembalut luka. Kalau dia ada balut luka, itu sekali saja. Pada tempat balut luka. Atau imamah. Ataupun dia pakai serban. Kalau dia pakai serban, dia tak mau buka serban. Serban ni mestilah imamah. Dalam mazhab Syafi'i tak kisahlah kalau dia tak buka serban, dia pakai serban. Dia sapu sekali saja. Tak perlu sampai 3 kali. Baik. At-tayamun di antara sunnah wuduk ialah basuh anggota belah kanan dulu. Lepas tu baru belah kiri. Oh, nak habis dah masa. InsyaAllah. Nah, kecuali masa kita basuh 2 tapak tangan yang awal. Yang ni tak kira. Yang ni basuh serentak kanan dan kiri. Demikian juga pipi di muka serentak sekali. 2 telinga basuh serentak sekali. 2 belah kepala serentak sekali. Ya. Adapun tangan dengan kaki, maka kita sunat yang tangan sampai siku ya. Dengan kaki, maka sunat kita mula yang belah kanan dulu, kemudian baru belah kiri. Dan sunat ambil wuduk dalam keadaan menghadap ke kiblat. Duduk di tempat yang tidak terkena percikan air kalau boleh. Dan diletakkan bekas ayak yang luas, yang besar di sebelah kanannya. Dan kalau dia guna ceret untuk tuang di belah kiri, itu kalau guna bencana lah. Dan sunat kita ambil wuduk dengan ukuran 1 mud air. 1 mud Nabi SAW. Dan meninggalkan minta tolong orang tuang dan sebagainya. Seeloknya wuduk tuang sendirilah. Kecuali kalau ada keperluan. Dan mula basuh muka daripada arah atas muka. Bukan daripada bawah. Bukan daripada tepi. Mulut atas. Tarik ke bawah. Ya. Demikian juga pada 2 tangan. Kaki pun sama dari hujung. Dalam mazhab Syafi'i Hajari, tidak ada beza di antara kita basuh tangan sendiri atau orang tuang. Ya. Cuma dalam Syafi'i Ramli, kalau orang tuang, ya, maksudnya kita start daripada siku dia kata. Tapi yang dalam Hajari, kita ikut Ibnu Hajar, ialah daripada hujung sampai siku. Ya.
Dan sunat untuk tidak memercikkan ayat dan mengeringkannya. Dalam mazhab Syafi'i sunat untuk kita tak lap. Ya, sunat untuk kita tak lap. Ayat wuduk sunat tak lap, ya. Dan yang terakhirnya ialah sunat untuk baca doa. Ya, sunat untuk baca doa. Ya, orang yang terlupa baca bismillah di awal wuduk, dia sunat baca bismillah sehinggalah dia habis wuduk. So kalau dia terlupa, lagi dia tak baca doa wuduk, dia sunat baca bismillah. Sebab penutup wuduk lah sekali ialah doa wuduk. Doa wuduk ni dia baca angkat tangan menghadap kiblat, dia baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni min tawabin wa ja'al tahirin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Itu 3 kali. Bukan menutup kelas doa untuk 3 kali. Kan baca doa pun 3 kali juga. Dengan itu habislah tata cara wuduk dia. Naam. Dan syarat wuduk mestilah ayat mutlak, orang yang Islam, mumayyiz, tidak ada perkara yang menafikan seperti haid atau dalam dia wuduk dalam keadaan duk keluar hadas. Tak boleh lah. Mesti setelah habis hadas. Tidak ada yang menghalang air, ya, masuk waktu bagi orang yang dalam keadaan daimul hadas, macam orang yang wanita yang mustahadah, istihadah, dia kena ambil wuduk bila dah masuk waktu baru boleh ambil. Dan kena ada wala' mualat bagi orang yang istihadah juga, ya. Dan tidak boleh ada pengalih niat. Kalau dia niat nak berhenti daripada wuduk, habis. Dia kena berniat untuk setiap anggota selepas itu. Ya, ini kita akan perincian macam ni kena ambil dalam kelas-kelas fiqh yang lebih khusus lah. Ya, ini adalah kita terangkan secara ringkas sekadar kita boleh faham hukum yang terkandung dalam ayat dalam surah An-Nisa dan juga surah Al-Maidah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika. Ada soalan lah? Ada soalan pun rasa tak sempat ambil lah. Sempat ke ambil soalan? Ada. Assalamualaikum. Untuk Rasul belum niat ketika mula basuh tangan ke? Mandi, ya, mandi dia tak ada mula dengan mana anggota yang kita mula, kita niat lah. Dia tidak ada macam nak kena basuh tangan dulu ke apa ke, tapi mandi kita niat anggota yang pertama bersentuhan dengan air, itulah anggotanya. Sebab mandi semua anggota adalah wajib dibasuh, dia tak ada anggota sunat, anggota wajib. Dan Ana akan perincikan masalah ni. Dia kata cuci kemaluan. Ulama kata seeloknya kalau dia nak ambil wuduk, masa dia lepas dia istinja, sunat mandi ni nak mandi wajib, mula-mula istinja, dia buang ayat besar, ayat kecil. Kemudian masa dia istinja tu, dia niat angkat hadas besar bagi kawasan kemaluan dia. Supaya nanti bila dia nak mandi, dia tak payah lagi nak basuh kali kedua kawasan kemaluan dia. Kemudian dia basuh tangan dengan niat hadas besar dan dia ambil wuduk. Maka dengan cara itu dia tak perlu ulang wuduk di akhir. Sebab kalau dia pegang kemaluan tengah-tengah mandi, batal lah wuduk dia, kena ambil wuduk lagi sekali. Kan? Tajdid wuduk tanpa menggunakan wuduk solat dikira makruh. Bahkan sebagian ulama kata haram sebab dia membazir air. Berhingus, perlukah juga masukkan? Kalau ada hingus lagi-lagi lah. Kalau ada hingus lagi-lagi lah digalakkan untuk dia masuk ayat dan hembus dengan kuat. Soalan yang sama, berulang. Okey. Boleh air musta'mal. Ayat musta'mal ialah ayat yang telah digunakan untuk membasuh anggota yang wajib. So kalau ayat yang basuh muka yang pertama, basuhan pertama basuh muka yang wajib tu, saki baki ayat yang melekat dekat muka, kalau dia menitik, dia jatuh ke tempat lain atau dipindahkan ke anggota yang lain, itu namanya ayat musta'mal. Selagi mana dia ada di muka, dia bukan ayat musta'mal. Selagi mana dia ada di muka, dia boleh diguna untuk muka, kawasan muka. Kita boleh tonyoh muka tu dengan ayat yang ada di situ. Tapi kalau kita pergi carit ayat di muka tu ke tangan untuk basuh tangan, tak boleh. Itu jadi ayat musta'mal. Dagu dikira aurat bagi perempuan.
Ya, yang bukan had muka itu aurat lah. Dalam solat perempuan hanya diboleh buka untuk muka. So kawasan bawah ni ialah bukan muka ni aurat. Naam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.